Kemudian yang keenam, amalan yang mempunyai manfaat yang lebih besar diutamakan, ataupun kepentingan ramai diutamakan. Kepentingan yang ramai diutamakan. Contohnya, katakanlah di masjid ada gotong royong. Dalam waktu yang sama kita ingin menghabiskan khatam Al-Quran kita. Khatam Al-Quran untuk diri kita. Gotong royong untuk kepentingan awam, kepentingan umum. Dulu kan gotong royong itu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dalam bab amalan, jika terpaksa memilih benda yang mudarat, pilihlah mudarat yang lebih ringan dibandingkan mudarat yang lebih besar. Dan bab ni pun Islam ajar, hadis pun ada, memilih mudarat yang lebih ringan. Sebagai contoh, katakanlah kita masuk hutan. Makanan habis, tiba-tiba nampak satu bangkai. Tengok-tengok bangkai arnab contohnya kan. Makan bangkai itu haram. Tapi kalau kita tak makan, kita akan sesat dan mungkin tak bertenaga, mungkin mudarat bagi diri kita. Maka ketika itu kita boleh makan sekadarnya. Jangan makan dengan penuh kenyang, dengan bekal lagi untuk jalan, jangan. Maknanya sekadar untuk kita tenaga kita. Ni macam tu juga dalam bab perubatan. Dalam bab perubatan, kita katakanlah tak ada pilihan, terpaksa menggunakan ubat-ubatan yang najis. Tak ada pilihan. Enzim-enzim yang mungkin dibuat daripada ambilan daripada babi contohnya. Maka ketika itu boleh digunakan sekadar dia, kerana kemudaratan yang lebih ringan. Kalau tak ambil mungkin lebih sakit, lebih teruk lagi. Jadi maknanya boleh ambil benda kemudaratan yang lebih ringan. Hari ini katakanlah kita nak tegur suami kita. Tegur suami ni nanti bergaduh ni. Tapi kalau tak tegur, dia tak perasan dia punya salah. Jadi kita boleh tegur ke tak betul? Kita boleh tegur kerana mengambil kemudaratan lebih ringan. Kita bercakap suami kita, bang, awak ni dah ahli masjid, berhenti-berhentilah pergi tikam nombor ekor tu. Ada kan? Ada orang dia tabiat dia suka, kelemahan di situ. Dia suka, abang ni dah pergi haji berapa kali, tapi asal malamnya SMS dalam tandas lah. Bukan saya tak perasan. Siapa yang buat SMS tu kan? Sembunyi-sembunyi, sedar-sedarlah bang, dah tua ni. Kita cakap bergaduh, tapi kalau tak cakap, takut dia tak perasan benda tu. Kena tegur. Sebab itu, dalam bab menegur orang lain, atau menegur mak ayah, atau menegur suami, tidak dikatakan kita derhaka kalau kita menegur bab akidah, kalau kita menegur bab hukum hakam syariat, dan kita menegur bab akhlak Islamiah. Itu 7 bentuk amalan yang Allah kata setiap benda ahsahullahu wa nasuh. Allah akan tengok, Allah akan nilai, sekalipun kita tu melupakan, sekalipun kita tak perasan benda itu. Okey, mari kita lihat ayat Quran pula. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Maryam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat surah Maryam ayat 94 sampai 95. Laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Demi sesungguhnya Allah telah mengira mereka dengan pengetahuannya serta menghitung mereka satu persatu, dan mereka masing-masing akan datang menghadapnya pada hari kiamat dengan seorang diri. Allah kata setiap kita akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dipanggil seorang diri. Seorang-seorang akan diperhitungkan amalan dia. Amat menyesalnya orang ketika itu kalau amalannya tak cukup. Dan seorang-seorang. Sebab itu kalau kita ada masalah dengan keluarga kita, suami dia ada soalan yang perlu dijawab besok. Isteri dia ada soalan yang perlu dijawab besok. So kita jalankan tanggungjawab kita atas perintah Allah. Bukan kerana suami. Jangan taat suami sebab suami. Kalau taat suami sebab suami, kita akan mudah jadi isteri derhaka. Tapi taat suami kerana aku mentaati perintah Allah. Allah perintahkan. Jangan menyayangi keluarga, menyayangi isteri sebab isteri itu. Kalau tak, kita akan mudah kecewa.
Kan? Bebel je ustaz, pening kepala saya ni kan. Bebel aja. Kan? Tapi sayangi isteri kerana Allah perintahkan wa ashiruhunna bima'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hiduplah kamu dengan mereka dengan keadaan yang baik. Barulah kita tidak akan rasa kecewa dalam membuat amalan. Setelah kita membicara dan membincangkan mengenai bentuk amalan yang Allah Al-Muhsi, Allah Maha Penghitung tu, Allah ajarkan juga kepada kita apakah perkara-perkara yang boleh menyebabkan amal itu rosak. Perosak-perosak amalan. Apakah benda-benda yang boleh merosakkan amalan? Sebab hari ini kadang-kadang kita nak buat amalan, tapi kita kena tahu juga benda yang boleh merosakkan amalan kita, supaya kita boleh jaga benda tu. Jadi yang pertama, yang boleh merosakkan amalan adalah yang pertama, iaitu tidak ikhlas. Kan? Apa makna ikhlas? Selalu kita sebut ikhlas. Ikhlas ni benda apa sebenarnya? Saya ni ikhlas sebenarnya. Awak tahu tak? Ikhlas. Tengok muka ni ikhlas. Katakan satu orang kan. Tapi apa tu ikhlas? Ikhlas ni ciri-cirinya dua. Yang pertama, orang yang ikhlas, orang yang membuat amalan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia membuat amalan bukan kerana mendapat kepuasan hati manusia, walaupun tidak salah mendapatkan kepuasan hati manusia, tapi kepuasan ataupun keredaan Allah Subhanahu wa taala itu lebih didahulukan. Ciri-ciri dia pertama, memang dia buat itu untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kebergantungan cara dan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri ikhlas. Kita ni buat cari redha Allah, tapi cara tak betul. Solat hari ni asyik ada Kaabah je, malas aku. Baru ni pergi Mekah, terkandas kat Jeddah 7 jam. Contohlah kan. Marah aku dengan Saudi, kita ngadap Baitul Maqdis lah. Ngadap Baitul Maqdis. Tak betul cara. Kebergantungan cara dan hasil tak betul, tidak dikatakan orang tu ikhlas. Kan? Sekalipun kadang-kadang kita tengok, wah bagus cara dia, bagus niat dia betul, tapi cara tak betul, maka tidak dikata ikhlas, tak betul, tak dikira amalan itu. Dan sebab itulah kan, banyak ayat-ayat Quran, hadis Nabi SAW suruh kita ikhlas. Dan banyak kitab-kitab bermula pembahasannya mengenai keikhlasan. Sebab ikhlas ni kuat. Ikhlas ni bukan saja untuk diri kita, dia boleh melimpah pada orang lain. Ada satu rawi, ketika satu malaikat naik ke langit, ketika kita majlis ilmu macam ni, dalam setengah-setengah rawi menyatakan 70,000 malaikat ada dengan kita ni. Oleh kerana malaikat tu dicipta daripada cahaya, jadi dia tidak mengambil ruang. Kalau tak, penuh kita duduk belakang ujung saja. Malaikat penuh ni. Habis majlis ilmu, malaikat akan naik ke langit, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah tu Maha mengetahui. Maka Allah bertanya kepada malaikat, ketika kamu naik tadi, kamu berada di bumi bersama majlis ilmu, apa yang dibincangkan oleh hamba-hambaku? Ya Tuhan, dia membincangkan mengenai syurga, mengenai pahala, mengenai ketaatan kepadamu, ya Tuhan. Apakah mereka pernah melihat syurga? Mereka tidak pernah melihat syurga, wahai Tuhan. Bagaimana kiranya mereka melihat syurga? Sudah tentu mereka akan lebih taat lagi kepadamu, wahai Tuhan. Kerana ikhlasnya mereka menghadiri majlis ilmu itu. Mereka membincangkan mengenai neraka, wahai Tuhan. Azab-azab neraka dan menghindari neraka, menghindari dosa. Apakah mereka pernah melihat neraka? Kata Allah. Tidak pernah, wahai Tuhan. Bagaimana kiranya jika mereka pernah melihat neraka? Sudah tentu hati mereka akan lebih taat kepadamu, Tuhan. Kalau begitu, aku ampunkan sesiapa saja yang duduk di majlis itu kerana keikhlasan, kerana mengharap keredaan aku. Maka para malaikat kata, wahai Tuhan, ada di kalangan mereka yang menghadiri majlis ilmu itu bukan kerana engkau, kan? Kerana benda lain, kerana menyampah tengok suami kat rumah, pergilah majlis ilmu. Kan? Menyampah orang tua ni, pergilah majlis ilmu. Atau mungkin boring kat rumah ke, atau mungkin kawan ajak ke. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dengan kebaikan dan keberkatan orang yang ikhlas, orang yang tak ikhlas itu juga aku ampunkan segala dosa-dosanya. Tengok kan? Sebab itu dalam solat, satu orang ikhlas dengan berkat berjamaah diampunkan semua.
Dalam majlis ilmu, satu orang ikhlas, walaupun yang lain tidak ikhlas, keberkatan itu Allah ampunkan semua. Ini kekuatan ikhlas. Sebab itu disuruh kita buat amalan yang ikhlas. Kan? Ayah-ayah, abang-abang saya, pimpinlah rumah tangga dengan ikhlas. Dengan keberkatan ikhlas itu Allah berkati rumah tangga kita. Ibu-ibu, berkhidmat dengan suami, dengan anak-anak, kita siapkan dengan ikhlas. Dengan keberkatan ikhlas itu Allah pelihara rumah tangga kita, pelihara anak kita. Ini kekuatan ikhlas. Ini. Orang yang tak ikhlas, habitat a'maluhum, maka dihancurkan ataupun tidak dikira amalan mereka. Ini orang-orang kafir contohnya kan. Kalau dia buat amalan tidak ikhlas, bukan kerana keredaan Allah, cara kebergantungan, cara dan hasil tidak kerana Allah, tidak dikira amalan mereka.